أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala limpah inayah, pertolongan dan hidayah yang Allah Taala kurnia bekalkan buat kita malam hari penuh barakah ini. Dapat sama-sama kita bertemu di Dewan Kuliah Baitus Salam ini untuk kita mempelajari kalam Allah. Moga-moga kita menjadi hamba Allah Azza wa Jalla yang terbaik semisal yang dinyatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Dalam ramai-ramai kalian yang paling terbaik adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian dia mengajarkan semula Al-Quran tersebut. Fa insya-Allah sebelum kita membacakan Al-Quranul Karim, makanya jom kita sama-sama mempelajari dahulu berkenaan dengan tajwid Al-Quranul Karim pada buku yang ada di tangan kita. Yang hari ini insya-Allah kita akan menyambung. Itulah. Kalau dilihatkan dalam buku kita pasal risau muka surat berbeza-beza. Last hari tu yang kita baca adalah Ma'arif Lisukun. Dah habis dah. Okey, bila Ma'arif Lisukun dah habis, kalau dalam buku ni apa tu? Ada tertib mad far'i dekat situ. Ada. So kita terus sambung tertib mad far'i lah. Kalau dalam buku saya ni muka surat 72. Ada? Okey, baik, tayyib. Baik, jom kita sama-sama tengok tertib mad far'i. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena sedar mad itu terpecah kepada dua. Satunya mad asli, yang kedua mad far'i. Mad asli hurufnya ada berapa? Alif, waw, ya. Jadi kita kena baca mad asli kadar berapa harakat? Dua. Yang tu semua tak ada bantahan. Saya rasa semuanya faham dan tahu. Baik. Makanya mad far'i ini adalah selain daripada mad asli ataupun dipanggil mad cabang. So cabang-cabang daripada mad itu ada yang menjadi mad arid li sukun, ada jadi mad lazim, ada jadi mad badal, mad lin, mad arid li sukun dan semisalnya. Maka jom kita tengok sama-sama mad far'i tersebut. Di atas ada yang mesti dibaca 6 harakat seperti mad lazim. Makanya tak ada diskaun lah 6. Ada yang wajib dibaca 4 atau 5 harakat semisal mad muttasil. Mad wajib muttasil. Ada yang harus dibaca 2, 4 atau 5 harakat seperti mad jaiz munfasil. Ada yang harus dibaca 2 harakat sahaja seperti mad badal dan sebagainya. Maka bacaan harakat ataupun kadar mad ini di antaranya tidak sama. Ada yang kuat, ada yang kurang kuat. Di bawah ini diperturunkan tertib ataupun martabatnya menurut perhitungan asalnya 4 jenis. Tengok. Yang pertama sekali, yang paling panjang harakat, mad lazim. Mad lazim, ia lazim dibaca berapa harakat dalam buku ditulis? 6 harakat. Contoh mad lazim apa dia? Waladdallin ataupun wa wajadaka dallan fahada. So itu dipanggil mad lazim apa? Kalimah ke huruf? Dallan, kalimah. Contoh mad lazim huruf macam mana Kak Syah? Mad lazim huruf. Cuba huruf je. Bila baca surah Baqarah, first kali apa? Ayat pertama. Alif lam mim. So itu dipanggil mad lazim huruf, mad lazim harfi. So harfi itu pula terpecah kepada 2, kalimi pun terpecah kepada 2, mutsaqqal dengan mukhaffaf. Juga musyakkal air. Itu muskilah. Okey. Dia asir musyakkal lah. Kalau pergi Mekah kan mesti minta asir musyakkal. Jus yang dicampur-campur. Mugalgal, subhanallah. Baik, jadi gitu. Mad lazim dia pecah pada 2. Mad lazim kalimah, mad lazim huruf. Di antara mereka berdua ni pun terpecah 2 lagi, tebal dan juga nipis. Jadi sama ada kita jumpa hak tebal
ataupun kita jumpa had nipis. Huruf ataupun kalimah yang namanya lazim mesti dibaca tanpa khilaf. Ini yang dipilih. Yang kedua, mad muttasil. Dia wajib dibaca 4 atau 5 harakat dan harus dibaca 6 harakat pada ketika ia berada di akhir kalimah dan berhenti bacaan di atasnya. Jadi kalau kita tertanya-tanya antara mad wajib muttasil dengan mad jaiz munfasil, siapa kedudukan lebih tinggi? Jawapannya mad wajib muttasil. Apa beza depa ni? Dengar baik-baik. Kalau depa ni bersambung, bacaan dia sama 4 atau 5. Contohnya bila kita baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas, kan? Ma tu kita baca 4 atau 5. So kita sambung wa huwas samiul alim. Fis sama' tu mad wajib. Dengar baik-baik. Saya suka bawa contoh qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang tu mad jaiz. Boleh contoh tak? Boleh nampak ni. Okey, kita tengokkan mad. Okey, mad wajib muttasil. Kita tengok contoh apa dia. Fis sama' wa huwas samiul alim. Okey. So dekat sinilah dia panggil alamatul mad. Bila alamat mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah, sebab as-sama' ni kita tahu maksud dia langit. Once kita buang hamzah, kita tak tahu maksud dia apa. Jadi as-sama' ni, hamzah ni termasuk dalam kalimah sama ni. Jadilah dia as-sama'. So kalau kita nak sambung terus dengan wa huwas samiul alim, kita kena baca 4 atau 5 harakat. Nampak? Kalau nak sambung ni, fis samaa'i wa huwas samiul alim. Jelas? Okey, itu mad wajib. So kita pergi kepada 2 mad munfasil. Okey. Jadi mad munfasil tadi kita bawa contoh. Tanda mad bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Qalu satu kalimah, inna satu kalimah. Sama juga isu dia. Kalau nak sambung lu dengan inna, mesti 4 atau 5 harakat. Beza depa ni kat mana? Beza depa pada ketika berhenti. Kalau berhenti dekat qalu, dia berhenti dengan 2 harakat. Kalau berhenti dekat sama, dia mesti berapa harakat? Dia kena 6 harakat. Dek, kerana berhenti inilah perbezaan depa ni, makanya kedudukan mad wajib lagi tinggi daripada mad jaiz. Ni kita cerita martabat tau. Dalam hukum-hukum mad, siapa yang nombor 1? Kita dah cerita tadi mad lazim. Yang ni memang kena baca 6 harakat. Okey. Jelas tak? So ini martabat yang kedua, yang ketiga. 1 mad lazim, 2 mad wajib, yang ketiga mad jaiz munfasil. So dekat dalam buku ni dia bagi tahu kat kita lah ni. Bila mad wajib nak kena berhenti, nak kena baca 6 harakat, kita tengok dekat sini dia kata apa? Pada ketika dia berhenti di akhir kalimah. Pada ketika dia berada di akhir kalimah dan berhenti bacaan di atasnya. Kalau duduk kat hujung kalimah dan kita nak waqaf dekat situ, maka kita berhenti 6 harakat. Boleh tak? So jangan tertukar pula. Jangan qalu ni kita berhenti 6 pula. Sama kita berhenti 6. Yasha qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. 6. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Qadir tu pula boleh nanti kita sentuh 2, 4 atau 6. Tapi kalau nak nanti kat tasyak tadi tu, semuanya kena 6. Itu martabat dia. Nombor 3, mad arid lis sukun. Nombor 3 rupanya mad arid lis sukun. Bukan mad wajib, mad jaiz lagi. Dia harus dibaca 2, 4 ataupun 6. Mad arid lis sukun ni macam mana kita nak kenal, kita dah bahas dahulu kan. Dia mesti duduk dekat hujung. Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh 2. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
dia boleh 2, dia boleh 4, dia boleh 6. Bila nak 2, bila nak 4, bila nak 6? Ikut pada kadar ketenangan kita baca. Kita nak cepat, kita berhenti 2. Kita baca tawassut, kita baca sederhana, kita berhenti. Kita rasa nak tenang, betul-betul tartil di malam hari kan. Sedang kita berdua-dua dengan Allah qiyamul lail. Allah Ta'ala suruh baca tartil, so kita berhentilah 6. Supaya dapat feel qiyam tu. Nombor 4. So itu yang dipanggil konsistensi. Itu yang tercantik lah. Kalau semua 2, kalau awal dah 2, kita buat semua 2. Itu lebih molek daripada sekejap 2, sekejap 6. Lepas tu 2 balik 4, 6, 2. So dia nampak macam tak konsisten lah. Tu 2. Dah lajak pula kan. Boleh, dia tak berdosa. Dia gitu. Kalau di belakang entah jadi imam, ada orang yang mahir, dia akan tertanya-tanya, awak sekejap 2. Kenapa 4 pula ni? Kenapa 6 pula ni? Hukum tak salah, semayang sah. Hukum tak salah nak baca gitu. 2, kejap 6, kejap 4, kejap 2 balik, kejap. Tak ada masalah. Tapi nampak yang kita tak main mengaji tajwid. Faham? Sebab orang yang mengaji tajwid, dia akan utamakan martabat ni. Boleh tak? Semayang tak sah dan worry lah. Cuma kita nak bezakan diri kita dengan orang lain. Kita pun jaga. Bahkan kalau kita jaga benda tu sedap. 4 sampai sudah. Last sekali lah. Okey. Tak mufaraqah lah. Kan. Mufaraqah lah. Itu kita panggil tak subes. Tak, bahayalah jadi orang-orang fanatik ni. Dah tak nampak dah betul dengan salah. Janganlah gitu kan. Kita bezakan kita dengan depa lah. Jangan taksub. Guru kita buat salah, kita tegur. Cuma nak tegur kena ada adab. Guru yang baik pula saat ditegur, fama yuridillahu ayyahdiyah yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah nak bagi hidayah, hati dia kena lapang. Allah akan lapangkan hati dia. Kan? Jadi once orang tegur kita, patut kita bahagia, bukan kita nak jadi penegak batil. Siapa juga yang baca salah, kita wajib tegur. Saya rasa kita ni semua ada pengalaman semayang bersama dengan awam kan. Ada imam-imam yang kita tak kenal pun, tapi terpaksalah pasal dia yang dilantik. Dan saya sangat-sangat yakin dalam ramai-ramai kita meniti hari-hari tua kita hari ni, kita biasa dengar kadang-kadang ada imam tu baca pun, pelik sangat dia punya qiraat ni. Cuma beza kita kala itu berani tegur ataupun tak berani tegur. Kalau rasa tak boleh tegur berhadapan macam ni, try cakap kat AJK. Kalau tak berani juga cakap dengan AJK, try hantar message ataupun tulis surat. Moga-moga dengan itu kita tergolong di kalangan man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Bismillah. Alhamdulillah. Appreciate lah. Ya. Ya, sahih. Itu juga ya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah bersenandung dalam satu syair dia. Saya minta maaf, saya tak ingat dia punya baits, tapi dia punya mafhum tu ada dalam kepala lah. Maka kata Imam Syafi'i, andai kata engkau ingin menegurku, tegurlah aku dalam bersendirian. Janganlah engkau menegurku dalam keramaian. Sungguh tidak pantas bagiku menerima teguran dalam keramaian. Dan andai kata aku menolak teguran tersebut, jangan engkau sangka yang aku akan kalau aku menolak teguran tersebut, tak lain tak bukan kerana apa? Engkau hanya memalukanku.
Dan jangan kau marah kalau aku tak nak dengar teguran kau tersebut. Ini yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Etika lah, adab. Semua orang buat salah, tak ada orang buat salah. Imam Masjidil Haram pun baca pun kadang-kala terlupa. Tak kata salah, terlupa. Kena tegur, dia jalan macam tu, sama aja. So kita pun macam tu. Saat ada orang tegur, syukur. Dan kita sebab tu kena datang majlis ilmu. Kita tahu etika, tata cara nak menegur. Baik, barakallahu fiikum. Okey, nombor 4, mad munfasil. Ia dibaca 4 atau 5 harakat menurut bacaan riwayat Hafs. Ketika bacaannya bersambung dengan huruf berikutnya dan wajib dibaca 2 harakat sahaja pada ketika berhenti bacaan di atas huruf mad. Ini yang kita dah nampakkan tadi perbezaan dia kan. Mad wajib berhenti 6, mad jaiz berhenti. Dengan itu martabat mereka berbeza. Okey, settle. Menurut ukuran tertib mad far'i di atas, terdapat 2 perkara penting yang harus diberi ataupun perlu diberi perhatian. First kali, apabila terdapat sejenis mad yang sama berulang dalam mana-mana satu ayat Al-Quranul Karim, maka kadar bacaan madnya mesti dibaca sama. Seperti terdapat 2 mad lazim mutsaqqal dalam kalimah At-tuhajjuni. Cuba sebut sekali. Kat sini ada berapa mad? Mad lazim ada 2. Macam mana kita nak tahu tu mad lazim ke tak mad lazim kalimah? Saya dah nampakkan dahulu kan. Contoh dia tadi waladdallin kan. Waladdallin. Okey. So atas dot ni ada alamatul mad. Ingat nama dia ni. Bukan ombak rindu. Alamatul mad. Dan selepas alamatul mad ni ada tanda sabdu. Jadi dekat atuhajjun ni betul ada tak? Lepas tanda mad ada tanda sabdu. So nama dia mad lazim. Itu cara paling mudah nak kenal. Depa ni mad lazim ataupun tidak. Jadi dikata apabila terdapat sejenis mad yang sama berulang-ulang dalam mana-mana satu ayat Al-Quran, maka kadar bacaannya mesti sama. Makna kata kalau dah 6, nombor 2 pun mesti 6. Sebab tu kita berhajat kepada nafas yang sedikit panjang. Dan kalau kita sedar kita punya nafas tak cukup panjang, kita lajukan tempo pembacaan. Jangan terlalu santai, tartil menyebabkan nafas tak cukup. Tak jadi penghinaan pun. Atau musaqqal dan juga mukhaffaf dalam kalimah alif lam mim ra. Cuba sebut. Alif lam mim. Ada musaqqal, ada mukhaff. Macam mana nak kenal huruf tu musaqqal, Kak Syah? Saya tanya ni supaya semua orang ingat. Tak tahu? Okey, mudah sangat. Macam kita dah bagi tahu macam mana ejaan huruf alif. Alif macam mana eja? Alif, betul. Lam, mim. Okey, settle dekat sini. Jadi bila kita sebut alif, lam, mim, bila mim ni kita matikan, dia akan jumpa mim yang berbaris bawah. Betul tak, Iti? Blur. Alif, lam, mim. Dengar baik-baik ni. Mim mati bertemu mim akan menjadi idgham. Apa maksud idgham? Memasukkan. So mim yang pertama ni kita masuk dalam mim yang kedua. Menyebabkan berlaku apa? Bila dia dengung confirm dia musaqqal. Boleh? Tadi kita sebut ada mim. Mim. Lepas mim tu ada huruf apa? Ra. Alif lam mim ra. Betul? Mim mati bertemu dengan ra. Kena dengung ke tak payah dengung? Confirm mukhaffaf. Sebab itu dia kata ada gabungan musaqqal dengan mukhaffaf. Jadi nak kena baca berapa? Sama aja. Musaqqal pun 6, mukhaffaf pun kena baca 6. Nampak Asri? Faham? Ke tak jelas? Tak jelas. Belah mana? Dulu waktu kita belajar Iqra, kita baca alif, ba, ta, sa, jim supaya mata kita fokus bacaan warna hitam bukan warna pink. Sebab warna pink dia akan tulis alif, ba, ta, macam tu je. Tapi kalau kita baca warna hitam dia tulis ba, betul? Ta. So kita nampak dia mati dengan hamzah. Samalah macam mim. Dia mati dengan huruf mim. Dan kita tak baca mimun, kita baca mim, nun, waw, betul?
menunjukkan kita waqaf dekat sini dan dia mati dalam keadaan dia mati sukun mim. Jadi kalau kita belajar tajwid dahulu bab idgham kan, dia ada ikhfa syafawi, dia ada izhar syafawi. Lepas tu dia ada idgham mutamatsilain. Mim mati bertemu dengan mim. Menyebabkan kita kena dengung. Dengung ni macam saya selalu sebut, dua minima tiga selamat. Dua minima tiga selamat. Mana kita nak amal? Saya lebih cenderung selamat lah. Alif lam mim. So selamat tiga. Sebab kadang-kadang kita rasa dua minima tapi tak sampai dua, jadi satu setengah. Mim tak cukup. Dia bukan setakat ada tu. Dia kena ada dia ada panjang dengung tersebut. Jadi bila kita kata ejaan lam dia mati dengan mim, dia ni mati ni. Kita tak baca lamun, betul? Kita baca lam. Lepas tu huruf mim. So nak ceritanya mim mati bertemu dengan mim hidup. Baris bawah. So bila mim mati bertemu mim, dia jadi idgham, kena masuk. So itu yang kita dengungkan. Once ada dengung, berat ke ringan? Kalau ada dengung mesti bila berat nama dia musaqqal. Kalau tak ada dengung, nama dia mukhaf. Okey, silakan. Yang tak faham tadi kat mana? Dah faham? Alhamdulillah. Allah bagi faham. Syukur Alhamdulillah. Tak, maksudnya gitu. Begini, kalau lah tak hafal ni sekali pun, sekurang-kurangnya simpan dalam kepala. Once kita jumpa yang ada dengung dalam huruf, itu musaqqal. Kalau tak ada, alif lam ra, nun, sad. Kena baca 4, 5 atau 6? 6. Tak ada diskaun sebab dia lazim. Walaupun dia hanya satu huruf je. Toha. Yang tu berapa huruf? Berapa harakat nak kena baca? Satu. Toha. Bisa. Dia bila ada saja tanda mat, terus baca 6. Sad, qaf, nun. Itu kita baca 6. Taib. Maka tidaklah boleh memanjangkan bacaan mat yang pertama sedangkan mat yang berikutnya tidak dipanjangkan ataupun dikurangkan. Sepatutnya kedua-duanya mesti dipanjangkan dengan kadar bacaan mat harakat yang sama. Pada alif lam mim ra, lam tu pun baca 6, mim tu pun baca 6. Okey. Jika terdapat dua jenis mat, tadi kalau sama tau, satu ayat. Dengar baik-baik. Jika terdapat dua jenis mat yang berlainan, maka kadar bacaan matnya hendaklah mengikut tertib mat far'i macam kita bagi tahu tadi ya. Yang paling tinggi mat lazim. Nombor 2 mat wajib. Nombor 3 mat arid li sukun. Nombor 4 barulah mat jaiz. Ikut tertib. Kalau bergabung dua mat dalam satu ayat, kita tengok contoh. Contohnya, kita tengok, baca sama-sama dengan saya. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Tengok dekat sini, dia kata apa? Maka mat munfasil pada wa idza arada tidak boleh dibaca lebih panjang daripada mat muttasil pada perkataan su'a. Saya ingatkan balik. Macam mana nak kenal mat jaiz? Tanda mat bertemu hamzah dalam dua kalimah. Mat wajib kita nak kenal, tanda mat bertemu hamzah dalam satu. Tiba-tiba dalam satu ayat ini ada mat jaiz, ada mat wajib, maka kita kena utamakan tingkatan mat wajib ke atas mat jaiz. Tapi siapa pula kalau dia hafal Quran insya-Allah dia boleh, lepas ni ada ayat ni, lepas ni ada ayat ni. Tapi kalau kita yang memang baru mubtadi', orang panggil mubtadi' ni pemula kan, beginner, kita kalau jumpa tu kita baca 45 aje lah. Tapi kalau kita yang memang dah mahir ilmu tajwid, so kita baca saja ayat ini, kita nampak dekat sini ada wa idza arada, selepas tu ada su. Wa idza arada mat jaiz, kita bacalah 4. Bila sampai dekat su, kita baca 5. Sebab tingkatan mat wajib lagi tinggi daripada mat jaiz. Tapi ustaz, kalau saya baca 4, 5, ada masalah tak? Tak ada masalah. Cuma kita tak bagi
hak-hak huruf itu, kalimah itu sahaja. Sebaliknya mad muttasil mesti dibaca lebih panjang daripada mad munfasil, iaitu mad muttasil dibaca 5 harakat dan mad munfasil dibaca 4 harakat. Macam mana? Dah pening ke belum? Pening? Alhamdulillah, alhamdulillah. Dia sama macam kita pergi gym IT kan. Kalau tak sakit tu buat apa datang gym. So datang ilmu tajwid tak pening, baik tak payah datang. Memang kita datang untuk pening pun. Macam mana? Boleh sambung sikit lagi satu ni? Kena tenang dulu. Okey. So far kalau kita tak sambung pun dah nampak tak dia punya tingkatan ni? Tingkatan ni saya cakap baik-baik supaya kita semua sama-sama hadam. Ini dari sudut ilmu tajwid. So dia ada martabat dia. Siapa yang paling tinggi, yang paling layak dibaca paling panjang? Mad lazim, lepas tu mad wajib, lepas tu mad arid, lepas tu baru mad jaiz. Kalaulah tiba-tiba dalam satu ayat bertemunya mad wajib satu, mad jaiz satu macam dalam contoh ni, siapa yang kena baca lebih panjang? Wajib. Baca berapa harakat? 5. Kalau mad jaiz kita baca 4. Okey, dah dapat setakat tu pun dah okey dah, alhamdulillah sebenarnya. Tidak, dah tak payah nak pergi dalam lagi. Makin kecil mata nanti. Okey, dah 8.30 kita stop kat sini untuk kita punya ilmu tajwid. Tu kata-kata matematik dengan tajwid ni adik-beradik. Tak apai dia punya formula. Habis lah. Dia bukanlah habis. Matematik tak apai tak dosa. Yang ni kalau main taram, taram tu yang berdosa. Taib. Jadi saya doakan untuk diri kita semuanya, semoga Allah bagi kekuatan untuk kita cuba memahami bacaan Al-Quran. Bukan setakat faham baca, tapi yang lebih utamanya kita pandai. Sebab Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dia berkata, yang diertikan dengan zayyinul Quran bi aswatikum ataupun yang diertikan dengan warattilil Quran tartila itu adalah engkau mampu baca Quran dengan tajwid dan engkau tahu dekat mana nak berhenti, dekat mana nak sambung. Kan? Kadang-kala ada orang ni itulah, dia faham ayat Quran tapi bila suruh baca berhenti tempat tak kena, sambung tempat tak kena, panjang pendek main bedai, dengung tak dengung satu macam. So kita berharap kita tergolonglah di kalangan ahlullah, orang-orang yang bermajlis dalam majlis kenduri Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi tutup kita punya buku tajwid ni. Jangan anti pula buku ni. Masa aku tengok pening. Tak. Allah nak bagi kebaikan insya-Allah. Baik, jadi kita sambung pada muka surat yang ke 70 berapa? Ke 80 lebih lah. 71. Ayat 160. In yansurullah, betul? Taib, kita ada setengah jam lagi insya-Allah. Semoga Allah bagi kebaikan 30 minit yang berbaki ini dengan kebaikan yang banyak. Bacalah Quran dengan hati, jangan baca dengan nafsu, tenang-tenang dalam pembacaan dan juga sebutan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Okey, jangan bunyi nun terus bunyi ya. Dan dia yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Dan kita yang tentukan dua ataupun tiga. Once kita dah tiga, yang pun tiga juga. Bagi cantik bacaan. Jangan sekejap dua, sekejap tiga kan. Walaupun tetap bacaannya tak salah, tapi martabat tu yang tadi kita belajar tu kan, dia tak kena, tak standardize. Sekali lagi lah. 1, 2, 3. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Wa in yakhdhulkum faman dhalladhi yansurukum min ba'dih.
Siapa nafas tak sampai, dia boleh berhenti dekat yansurukum. Dia tarik balik faman dzalladzi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa ma kana linabiyyin an yaghul. Okey, tengok dah ada yang tak jaga panjang. Ayyaghul. Wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Okey, kalau kita rasa panjang, kita cuba pendekkan. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Wa hum la yuzlamun. Kita minta muslimat pula mula malam ni. Kak Syah boleh kot, insyaAllah. Dua ayat. Okey, pelan-pelan. A'udzu. Saya rasa macam ha tu tertajam pula hi. A'udzu billahi hi. Okey. Fala ghaliba lakum. Okey, bila sampai pada sur, huruf ra tu mati, betul? Sebelum dia baris depan. Jadi ra tu kena tebai. So tak betul kalau kita baca sur. Dia mesti sur. Iyansurkumullahu fala. Ghaliba lakum. Yakh. Okey, mim mati bertemu mim. Tadi kita bawa syarah. Yansurukum min ba'di. Mim ba'di sama 3 juga. Tadi akak dah baca awal 3, so 3 kan semua. Bagus. Mukminin. Linabiyyin an yaghul. Tak. Linabiyyin an yaghul. Kalau perasan dekat bawah ya tu, baris 2 dia sekata. Bila dia sekata, maknanya dia bertemu dengan salah satu daripada huruf izhar. Izhar mesti kena baca terang. So tadi akak baca linabiyyin, tu dah dengung, tak terang lah. So dia kena terang satu step je. Linabiyyin ayyaghul. Gitu. Pak tak perlu. Gitu. Atas lam ada sabdu.
Bima ghalla yawmal qiyamah. Thum gigit lidah. Ma pendek. Thumma. Ma. Kullu. Dha. Huruf dha pun kena gigit lidah. Wahum la yuz. Kemudian selain daripada gigit kena bukan yuz. Barakallahu fiik. Contoh tadi pada perkataan summa tu memang kita panjang pada dengung, tapi ma tu lepas dia tak ada alif. So jangan baca summa tuwaf, tak betul. Summa tuwaf, matu, laju matu dia terus pergi, bukan matu. Kena hati-hatilah. Okey, yang belakang boleh? Silakan. Bismillah. Bagus, cuma bagi hak dengung tu sikit je. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Empat, dengung panjang je. Faman yang tarik balik. Faman dzalladzi jaga dengung. Yansurukum min ba'di. Jaga kum min ba'di. Yan, cuba. Okay. Yatawakkalil. Terus. Wa ma kana. Ayyagul. Laju je. Okey. Ya'ti bima. Ghalla yawmal qiyamah. La pendek. Ghalla yaw. Qiyamah. Thumma tuwaffa kullu nafsin. Okey, barakallahu fiik. Kejap. Yang ni sekadar input lah. Once kita tengok atas nun ataupun mim, kalau ada tanda sukun, memang kita kena baca jelas. Ini kita panggil formula lah kot. Sebab setiap kali nun mati bertemu dengan 6 huruf izhar tu, maka dia akan ada tanda sukun. Sama juga mim. Kalau mim ni atas dia ada tanda sukun, maka kita kena baca jelas. Memang nak kena baca jelas-jelas. Dan dia tak boleh ada contoh perkataan man mana kan. Man mana mesti ada tanda sukun. So kita tak boleh baca man mana, tak jadi. Dia mesti once, kita panggil apa? Satu step je lah kan. Man mana. Dia mesti macam tu. Sama juga tadi banyak perkataan atas nun tak ada tanda sukun. Faman zal ladzi kan.
So kita tengok. Atas nun ni tak ada sukun. Jadi bila tak ada sukun, kita dah faham konsep kalau atas nun ada tanda sukun kena je. So kalau tak ada tanda sukun kita kena baca dengung. Okey. Yang surkum pun sama juga, atas nun bertemu sok ni tak ada tanda sukun. Jadi saya kata tadi kalau 2 minima, kalau 3 selamat. Okey. So kita pun baca faman dzalladzi yansurukum min ba'di. So dia akan dengung tu cantik lah. Gitu. Boleh nampak tak? So sebenarnya gini, jaga dulu benda-benda ni. Kalau nun atas tak ada apa-apa, dengung. Kalau nun atas ada tanda sukun, mim atas ada tanda sukun, kita kena baca jelas. Okey, so kalau kita tengok dekat contoh tadi tu, banyaklah ayat yang terakhir tu kan. Wa may yaghlul, nampak? Nun mati bertemu ya. Salah kalau kita baca macam ni, walaupun dengung. Wa man yaghlul, dengung ada ke tak ada? Tapi kesalahan dia dekat mana? Tak masuk dekat dalam ya. So itu yang kita kata kena belajar tajwid ke mana pun. Kalau tak kita syok sendiri. Ustaz saya dah dengung, bukan setakat 3, 5. Tapi waman salah lah. Dia mesti wa mai. Nun kena masuk dalam ya. Seolah-olah nun tu tak ada pun. Terus lepas mim tu jumpa ya. Wa mai macam nun tu tak ada. So okey, kita tengok yang lelaki pula insya-Allah. Okey, yang ni saya macam maksudkan tadi. Bila nun mati bertemu dengan zal tadi, dengungnya ada ke tak ada, Mahathir? Dengungnya ada. Kat mana yang kurang kena? Bila lidah langgar le langit. Terlalu jelas bunyi faman zal, tak jadi. Sebab dekat sini hukum dia pun ikhfa. Maksud ikhfa, sembunyi. Yang nak disembunyikan bunyi huruf fama, barulah tak bunyi nun tu 100%. Faman memang bunyi man lah. Faman dzalladzi yang baru pergi. Bukan yansurukum, tak jadi. Yansurukum min ba'di. Silakan. Bagus. Okey, benda ni benda yang Ana paling risau sekali. Ana lupa nak pesan tadi. Dia hampir berlaku. Biasa orang akan tersalah sebut bila fa, lepas tu dia jumpa sin. Nafsin, kalau kita tak bagi hak betul-betul, sin tu akan masuk dalam fa tanpa kita sedar. Nafs, dia akan pergi. Tapi kalau kita betul-betul bagi setiap hak, kita akan sebut naf dulu, baru sin keluar. Kalau kita baca laju, biasanya sin akan masuk dalam fa. Nas, dia jadi gitu, bahaya. Thumma tuwaffa kullu nafsim. Sebab tu kena baca tartil. Kalau kita baca laju, takut-takut hak-hak ini terabai dan kita sangka ianya betul. Ini yang dipanggil kesalahan apa? Khafi ni macam di ikhfa lah, tersembunyi. Hati-hatilah. Nafsin bukan nassin, nafs. Sebab tu kena ingat fa ni cara nak sebut dia, gigi arnab mesti kena duduk atas bibir bawah dulu. Once kita dah bagi hak gigi arnab ni, settle lah insya-Allah. Naf, barulah bagi sin. Naf, sin, jangan nas. Dia terus nak pergi kat sin. Bahaya. Syekh Hisham kita, silakan. Bismillah. Okay, barakallahu fiikum. Baik, dia pelan-pelan kita sama-sama baiki mutu bacaan kita. Dia tak boleh
banyak-banyak, nak laju-laju. Tapi gitulah, nak baca Quran ni kita berharap bukan kita kejar khatamnya, tapi kita berharap supaya kita dikhatamkan atas jalan pembacaan Al-Quran. Faham tak Syekh Syam? Kita bukan kejar nak khatam, tapi kita harap kita dikhatamkan, kita dimatikan atas jalan seronok baca Quran. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Jom kita ambil manfaat dua ayat ini. Saya bacakan terlebih dahulu, kemudian kita ambil manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Tengok apa kata Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman sebagai ini ayat motivasi ni. Ayat motivasi, Allah kata yansurkumullah fala ghaliba lakum. Saat Allah Azza wa Jalla hantarkan bantuan kemenangan ke atas kalian, la ghaliba lakum, kalian pasti tak akan ditewaskan, kalian pasti tak akan terkalah. Jadi macam mana kita nak dapatkan bantuan dan juga kemenangan daripada Allah Azza wa Jalla? Kita kena bulatkan hati, minta terus kepada Allah Ta'ala. Di antara doa pagi yang Nabi tak pernah tinggal, ya hayyu ya. Doa ni saya suka sangat beramal. Bukan nak bagi tahu kita bagus, tapi inilah doa di mana kita benar-benar meletakkan seluruh pengharapan kehidupan kita biar Allah Ta'ala yang aturkan. Kadang-kadang kita sangka dapat minum Starbucks adalah sebuah kenikmatan. Sebenarnya kadang-kadang air masak yang disediakan oleh Bun jauh lebih sedap. Subhanallah. Contoh ni contoh dia gitu, sebab bukan nak suruh jadi imam. Minum juga. Okey. Jadi gitu maksud saya ni kan. Bila Allah Ta'ala hantar kejayaan pada kita, biarlah orang mentohmah kita macam mana pun kita rasa steady sahaja. Sebab kita yakin yang kita buat insya-Allah moga-moga senantiasa atas jalan Quran, atas jalan sunnah. Dan jalan nak dapatkan kebahagiaan itu tak lain tak bukan kena minta. Kalau kita hanya berharap tapi tak minta, tak menampakkan rasa keinginan keras, maka kita selamanya dalam angan-angan yang Nabi sebut apa? Al-Qais. Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdik pandai ni kata Nabi adalah orang yang beramal untuk hari selepas kematian dia. Wal ajis. Siapa dia orang lemah itu? Man ittaba'a nafsahu hawaha wattamanni 'ala Allahil amani. Nabi kata orang lemah ni adalah orang yang senantiasa terkalah dengan hawa nafsu. Dia asyik ikut je nafsu dia kata buat macam ni, main nombor ekor, main judi, rasuah, tipu orang, khianat, mungkir janji. Dia ikut je. Lepas tu dia at-tamanni 'ala Allahil aman. Lepas tu dia ada angan-angan, besok Allah maafkan aku. Kalau aku baca ni pun Allah akan ampunkan aku. Minggu depan kalau aku taubat pun Allah akan terima. Dia hanya berharap-harap tapi dia tidak berubah dan dia tak buat. Jadi ini yang Allah Ta'ala bagi isyarat pada kita. Wa iyakhdzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih, kata Allah Ta'ala. Tapi jika Allah Ta'ala membiarkanmu, Allah Ta'ala tak bagi pertolongan kepadamu, faman dzalladzi yansurukum min ba'dih, siapa lagi nak tolong kamu? Kan? Kalau tidak ada kekuatan bantuan daripada Allah Ta'ala, manusia memang tak pernah suka tengok kita happy. Dalil dia, wa inna likulli dzi ni'matin mahsud. Setiap orang yang dibekalkan dengan kenikmatan, di sana ada pembenci. Akan ada orang hasad, akan ada orang yang iri hati dengan kita. Tengok dia baju baru, kereta baru, motor baru, kerja baru, gaji tangga gaji tinggi baru. Orang tak akan puas hati. Kita main mengaji pun selalu saya sebut, ingat orang kat luar tu tak cakap apa-apa ke pasal kita? Tunjuk bagus tu, main kelas mengaji tu. Nak tunjuk bagus tu, boleh baca Quran tu. Tak, memang begitulah sunnah alam ini, sunnatullah yang Allah Ta'ala dah letakkan. Jadi untuk kita rasa lapang dada, inilah ayatnya. Allah tanya, kalau Allah biarkan kau, Allah biarkan kalian berada dalam kekecewaan, siapa boleh bagi bantuan?
kalau bukan Allah Ta'ala. Berapa ramai orang yang saya buat contoh kan, dia terkalah dengan dia punya kehidupan, dia tak cari Quran, dia pergi cari lagu, cari air yang memabukkan, cari pub, tempat-tempat yang ada nyanyian, muzik dan semisalnya. Tapi still tak menyebabkan jiwa dia tenang, dan sebenarnya benda tu akan senantiasa buat dia kalah. Tapi kalau kita duduk berdua-dua dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita baca firman Allah Taala, kita tadabbur, Allah akan bantu kita macam-macam jalan daripada sumber yang kita tak sangka-sangka. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, hanya kepada Allah sahajalah orang-orang beriman itu bertawakal. So antara bacaan yang kita baca tadi, bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi. Cantik doa ni. Nabi kalau ajar kita baca, kita mesti kalau faham, baca dengan kefahaman, dia akan lebih seronok. Hanya rahmat Engkau yang aku tagih, perbaikilah, urusilah seluruh urusan kehidupanku, jangan pernah Engkau beratkan kehidupanku kepada diriku walaupun hanya sekelip mata. Jadi wa 'alallahi falyatawakkalul. Kita claim kita orang beriman, kena duduk atas jalan inilah. Tak boleh kita hanya sekadar percaya tapi tak sebut. Faham tak? Iman terdiri dengan 3 alat: hati, ucapan, perbuatan. Kita dah syarah dulu. Setakat kita dalam hati, aku beriman, tak cukup. Semayang tak buat, sedekah tak nak bagi, belanja orang makan pun berfikir-fikir, macam-macam lah. Dia kena sebut. Sebab tu saya dah pernah sebut, antara ucapan ahli syurga, dia sebut Rabbana innana amanna, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah maksudnya mereka sebut amanna, kami dah beriman, ya Allah faghfir lana, yang demikian ampunkanlah dosa-dosa kami, sebab kami telah pun beriman. Dan mereka pun menampakkan keimanan mereka. Mereka berjuang di jalan Allah, mereka berpuasa, mereka baca Quran. Ini bentuk tawakal. Baik, kita tengok ayat 161. Wa ma kana linabiyyin an yaghul. Tidak layak bagi seorang nabi untuk berkhianat. Ini bukan akhlak nabi ya. Seorang nabi tidak akan pernah khianat. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Ketahuilah, kata Allah, barang siapa di waktu usianya dia berkhianat, maka dia akan membawa urusan khianat tersebut menjelang hari qiyamah. Sebab tu hati-hati dengan amanah. Sebab lawan kepada amanah adalah khianat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap di antara kalian merupakan pemimpin dan kalian pasti akan dipersoalkan atas pimpinan-pimpinan kalian. Faham hadis ni? Hadis tu kan ada sambungan dia. Kan, yang lelaki merupakan pemimpin ke atas ahli keluarganya, yang perempuan merupakan pemimpin di rumah. Sebab tu perempuan dipanggil Rabbatul Baits. Pemimpin di rumah adalah wanita. Sebab tu once kita balik ke rumah, Nabi kata, nak tahu tak siapakah itu ciri-ciri wanita salihah? Al-mar'atus salihatu idza nazara ilaiha sarrathu. Engkau balik ke rumah, kau tengok isteri engkau, hati engkau gembira. Ciri-cirinya ada pada isterimu. Yang kedua apa? Wa idza amaraha, maka ata'athu. Ketika engkau suruh dia untuk buat itu dan ini, maka dia taat. Dan yang ketiga apa dia? Wa idza ghaba anha, ketika engkau hilang dari engkau hilang dari pandangan matanya, maka dia menjaga maruah dirinya. Dia jaga harta rumah. So perempuan pun akan ditanya juga. Ketika kita pergi kerja, Allah Ta'ala akan tanya tentang wanita-wanita dekat rumah. Kau jaga tak maruah diri engkau? Kau jaga tak harta suami engkau, anak-anak engkau, sepeninggalan mereka? Yang ni kita nak kena perhalusi. Okey. So jangan khianat lah, sebab lawan kepada amanah adalah khianat. So barang siapa yang khianat, dia akan bawa urusan itu menjelang hari kiamat kelak. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dia lakukan, dan mereka pasti tidak akan pernah dizalimi. Kita baca ayat Quran malam ini, satu huruf berapa kebaikan dapat? InsyaAllah 10. So dah seberapa banyak yang kita baca, Allah Ta'ala kata, aku akan menyempurnakan ganjaran tersebut menjelang hari kiamat, dan kalian jangan risau, kalian tak akan pernah dizalimi. Kalau aku janji satu ayat 10 tu, 10 lah kalian akan dapat. Kalau satu kesalahan yang kalian buat, satu kesalahan lah kalian akan dibalas menjelang hari kiamat. Itu juga janjiku kepadamu. Kita semua tak akan pernah dizalimi. Setiap di antara kita akan mati. Dan semalam saya sempat baca
Riyadhus Salihin waktu petang tu secara lah, hari ni tak sempat. Bab mau'izati indal qabri, bab memberi peringatan di tanah perkuburan. Waktu jenazah sampai dekat tanah perkuburan, Nabi bawa tongkat, Nabi duduk, Nabi ukir-ukir dekat atas tanah tu, kepala Nabi sambil tertunduk, kemudian Nabi pun angkat kepala. Nabi pun kata apa? Sebenarnya setiap di antara kita telah ditentukan oleh takdir, sama ada dia ahli syurga ataupun dia ahli neraka. Jadi bila sahabat-sahabat dengar, semua macam bulu roma menegak dan semisalnya. Mereka pun bertanya, kalaulah macam tu wahai Rasul, adakah patut bagi kami tawakal sahaja dan tak perlu beramal lagi? Sebab kalau kami buat atau kami tak buat, kalau dah kata masuk neraka, neraka lah. Kalau syurga, syurgalah. Tapi Nabi tetap juga kata, i'malu, beramallah kalian selagi kalian hidup. Sebab apa? Sebab Nabi SAW nyatakan, setiap jiwa dipermudahkan baginya untuk melaksanakan sesuatu yang membawa dia ke tempat takdir tersebut. Faham tak Syekh Syam? Setiap jiwa Allah mudahkan untuk dia melakukan amalan takdir tersebut. Kalau takdir ahli syurga, waktu hidup ni dia senang nak buat amalan ahli syurga. Kalau dia memang telah ditakdirkan oleh Allah untuk jadi ahli neraka, dia akan dipermudahkan untuk mengamalkan amalan ahli neraka. Faham tak? Dia senang tipu orang, scam orang, rasuah, fitnah orang. Dia mudah untuk beramal dengan amalan ahli neraka. So kita dalam hari-hari kita kena cek. Aku banyak dengar lagu ke banyak baca Quran? Gitu nak kena cek. Kalau aku dipermudahkan banyak dengar lagu, kita sempat lagi berbalik kepada hadis Nabi, i'malu, kalian kena beramal, tukar. Baca Quran banyak, banyak zikir, banyak selawat dan semisalnya. Kemudian Nabi pun sebut, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil, barang siapa yang sanggup mengeluarkan harta kemudian dia bertakwa pada Allah, kami janji kami akan mudahkan baginya jalan untuk duduk di atas jalan ahli as-sa'adah, jalan orang-orang berbahagia. Kami mudahkan. Tapi dia kena ada pengorbanan. Pengorbanan dia itu Nabi Allah kata tu, kena berani keluar duit dan kena berani beramal. Faham tak? Wa amman bakhila wastaghna, tapi kalau kita bakhil dan kita rasa cukup dengan gaji kita, dengan apa yang kita ada, fasanu yassiruhu lil usra, kami akan mudahkan baginya jalan untuk dia tak mengamalkan amalan ahli sa'adah. At last dia akan jadi ahli syaqawah, ahli celaka. Maksudnya menjadilah dia ahli neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab tu kita kena tadabbur Al-Quran supaya kita balik sekali kita berfikir, aku ni atas kenderaan, apa selalu aku duk baca, apa selalu aku duk dengar, apa yang selalu aku duk buat kan. Macam tu lah. Sambil berjalan nak balik ke rumah kita fikir, aku ni layak tak jadi ahli sa'adah ke aku jadi ahli syaqawah? Na'udzubillahi min dzalik. Kena renung-renung. Dan inilah di antara objektif kita baca Al-Quran. Sebab Quran tidak selamanya cerita pasal kebaikan, berita gembira. Di dalamnya ada nazir, peringatan dan juga ancaman. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah Ta'ala himpunkan kita dalam kebaikan dan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada kecelakaan dan kehinaan negeri akhirat dan juga di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Aqul qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.